Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurniaan daripada Allah. Kita bersama-sama pada malam ini menyambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati, di mana tajuk kita yang kita akan bicarakan pada malam ini iaitulah bab yang pertama yang menyatakan tentang taubah. Yang mana ini merupakan bahagian yang ketiga daripada kitab Penawar Bagi Hati. Yang mana bahagian yang ketiga ini diawali dengan bab taubah, iaitulah bahagian sifat-sifat mahmudah, di mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya taubah itu ialah permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala, taubah ni ialah merupakan perbuatan yang mula-mula sekali. Hak pertama-tama sekali bagi mereka-mereka yang nak kepada akhirat. Bagi mereka-mereka yang beragama. Bagi orang-orang yang nak menjalani jalan akhirat dengan berjaya. Maka permulaan jalan sekali, hak pertama-tama sekali, taubah. Yang mana taubah ni ialah kita menyucikan diri kita daripada segala dosa-dosa kita. Yang mana maksiat yang kita lakukan, sama ada maksiat itu dosanya kecil ataupun besar, maka ia menyebabkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala mengikut janjiannya. Justru untuk kita membersihkan perkara-perkara tersebut, hendaklah kita bertaubat kepada Allah daripada segala macam maksiat yang kita lakukan. Yang mana kita manusia ini tidak lepas daripada salah dan silap. Kita bukan maksum. Harus terjadi di kita maknanya perkara-perkara demikian. Maka bila terjatuh kita ke dalam maksiat, maka wajib kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hukum berkaitan dengan taubah ini ialah wajib. Yang mana wajib ialah wajib sebagai wajib yang diijma'kan oleh ulama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Yang mana kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, orang yang tidak bertaubah, amal-amal sunnah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
Ini orang yang tidak bertaubat. Kerana taubat tu wajib. Tiba-tiba dia tidak menunaikan kewajipan, maka amal sunat dia yang dia lakukan tidak akan diterima. Ini kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bandingnya kita mempunyai hutang, tuan-tuan. Kita ada hutang. Manakala kita ada hutang, sepatutnya kita kena bayar hutang tersebut kepada empunya penghutang, yang memberi hutang. Yang mana kita ni ialah penghutang. Kita berhutang dengan si dia, si Ahmad. Maka kita wajib membayar hutang yang kita ambil kepada si Ahmad. Tiba-tiba kita tidak mahu bayar. Lalu tu kita pun bagi hadiah kepada dia. Bagi hadiah kepada dia. Maka si Ahmad ni tentulah dia tidak mahu. Dengan hadiah yang kita bagi tersebut, dia nak hutang dia. Itu secara logiknya begitu. Bandingnya begitu. Maksudnya. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi satu tanggungjawab kita yang mana kita perlu bertaubah kepada Allah daripada segala macam maksiat yang kita lakukan. Apabila kita melakukan maksiat, wajib bertaubat. Tiba-tiba kita tidak bertaubat, lalu kita melakukan perkara-perkara yang sunat, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Maka oleh yang demikian, taubah ini merupakan yang pertama-tama sekali jalan lorong bagi mereka-mereka yang ingin berjaya di akhirat. Mereka-mereka yang nak kepada akhirat. Inilah permulaan jalan yang pertama, iaitulah bertaubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya taubah itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani jalan akhirat. Lagi pula taubah ni dan anak kunci bagi tuah, bagi keberuntungan, bagi pintu kejayaan bagi sekalian murid. Iaitulah bagi sekalian mereka-mereka yang baru berjalan. Itu dia panggil murid, orang yang baru berjalan. Salik, orang yang dah berjalan. Itu istilah. Jadi taubah ni ialah merupakan hak mula-mula sekali bagi orang hak nak kepada akhirat, kena bertaubat. Dan taubah inilah anak kunci kejayaan bagi sekalian mereka-mereka yang nak kepada akhirat. Ini anak kuncinya ialah kita bertaubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu. Dan bahawasanya taubah itu, ni ketahui olehmu bahawasanya taubah itu wajib, ia taubah. Kata wajib taubat ni hukumnya wajib. Wajib itu pula dengan bersegera. Syaratnya kena bersegera. Manakala kita jatuh maksiat, berdosa, segera kita kena bertaubat. Yang mana hukum taubat itu sendiri wajib. Yang kedua, kewajipan bertaubat itu pula wajib segera. Taubah hukumnya wajib. Segera bertaubat tu, setelah mana melakukan kesalahan maksiat kepada Allah, selalu dah kena bertaubat. Segera bertaubat wajib. Diri taubah tu pun wajib. Jadi wajib bertaubat. Segera wajib bertaubat. Maka kata pengarang rahimahullah ta'ala bahawasanya taubah itu wajib, ia taubah dengan bersegera. Wajib bertaubat itu dengan bersegera daripada segala dosa. Daripada segala dosa-dosa kita. Sekalipun kata segala dosa tu, sekalipun dosa tadi tu ialah dosa kecil. Walaupun dosa kecil sekalipun, wajib kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi ianya dosa besar. Wajib kita bertaubah kepada Allah. Cuma akan dibincangkan nanti rukun-rukun taubah
cara bertaubat macam mana. Nanti kita akan bincang. Cuma hukum dulu. Taubat tu wajib. Segera pada bertaubat tu pun wajib. Sekalipun dosa tu ialah dosa kecil. Dan melambatkan taubat itu, melengah-lengahkan taubat tu, malah taubat lagi lah, tunggulah dulu. Dan melengah-lengahkan taubat ni, melambat-lambatkan taubat tu, satu dosa yang lain pula. Satu dosa hak lain pula tu. Sekalipun berpuluh-puluh tahun kita lambat bertaubat, tu dosa lain tu. Dosa maksiat hak kita buat, misalnya seseorang tadi tidak sembahyang, satu dosa. Tak bertaubat, sepatutnya kena bertaubat dengan segera. Tak bertaubat ni satu dosa yang lain pula. Sekalipun berpuluh-puluh tahun dah kita tu maknanya telah meninggalkan sembahyang tadi. Lalu tu kita tak bertaubat, berpuluh-puluh tahun dah kita tak bertaubat. Tu dosa. Melambatkan taubat tu dosa. Jadi dosa lambat taubat tu dah lama makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Dosa tak sembahyang, maksudnya duduk situ. Dosa kita tak solat tu. Dah kita tak solat, kita tak bertaubat, dicatat kita berdosa kerana kita tak sembahyang. Kemudian makan tahun kita tak bertaubat tadi, satu dosa pula. Satu dosa yang kita melambatkan, yang kita tak sembahyang tu makin besar. Berpuluh-puluh tahun makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Boleh jadi dosa hak kita lambat taubat ni lebih besar lagi daripada maksiat yang kita lakukan tadi. Wali'azubillah. Itu melambatkan taubat satu dosa yang lain pula sekalipun berpuluh-puluh tahun. Bersalahan bagi Mu'tazilah, tak sama bagi puak-puak Mu'tazilah. Apa pegangan Mu'tazilah? Yang berkata mereka itu Mu'tazilah, bahawasanya dia kata dengan berbilang-bilang dosa melambatkan taubat tu. Berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu, berbilang-bilang dosa tu dengan sebab panjang masa, dengan sebab lama masa. Ada pun di sisi Mu'tazilah, mereka berpendapat apabila seseorang itu melakukan kesalahan tak sembahyang umpamanya, satu dosa, kemudian seseorang tu pula melambatkan taubat, selalu dah dia kena taubat, tiba-tiba tak bertaubat, maka oleh kerana itu tak bertaubat dengan segera setelah mana dia meninggalkan kewajipan maksiat kepada Allah tadi dia lakukan, dia langgar perintah Allah tak sembahyang, wajib taubat, tiba-tiba dia tak bertaubat, maka dosa lambat taubat tu setiap saat tadi, satu, tak bertaubat lagi, dua, tak bertaubat lagi, minit yang seterusnya, tiga jadi lambat taubat, seterusnya jadi lagi empat, seterusnya jadi lagi lima, seterusnya jadi lagi enam. Jadi makin banyak dengan sebab lama masa kita tak bertaubat. Allah, itu kata Mu'tazilah. Itu kata Mu'tazilah, dia begitu. Ini perkataan yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah, tetapi kita begini, ini hak ahli sunnah wal jamaah, berlebih kurang besarnya, besar dosa lambat taubat tadi tu dengan berlebih kurang panjang masa melambatkan itu, iaitu berlambatkan taubat. Adapun di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, bukan lambat taubat dikira satu, seterusnya dibilang pula lambat taubat pula, dibilang pula, seterusnya dibilang pula dosa, dibilang pula dosa, dibilang pula dosa. Jadi asing. Itu Mu'tazilah. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah berlebih kurang besar. Maksudnya sebagaimana saya nyatakan tadi, bila seseorang itu lambat taubat kepada Allah, dia tinggal solat, kemudian dia tidak bertaubat selalu, maka masa yang dia lambat bertaubat tu
satu dosa, lambat taubat, dan tak semayang, satu dosa. Hak lambat taubat ni, dia tak taubat lagi ni, makin besar. Sebab lama masa, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Dosa yang dia lambat untuk bertaubat, yang dia tinggal solat pada sekian-sekian hari bulan tu, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Tentu kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kena wajib bertaubat dengan segera. Wajib bertaubat dengan segera. Maka manakala begitu, dah seseorang itu tak bertaubat selalu, macam mana nak buat? Dan berhajat ia seseorang yang melambatkan taubat ini kepada taubat daripada maksiat. Maksiat mana? Melambatkan itu. Melambatkan taubat tadi. Dia kena bertaubat suku ni. Kena bertaubat yang lain. Berhajat dia taubat kepada maksiat. Hak dia melambatkan taubat tu. Yang mana kewajipan kita segera bertaubat. Jadi tak bertaubat dengan segera, maksiat pula tu. Maka kena dia bertaubat di atas lambatnya dia bertaubat tu. Kena dia bertaubat seperti wajib ia seorang taubat daripada maksiat yang pertama hak dia buat tu. Dia tinggal semayang, wajib bertaubat dengan segera. Tak bertaubat, hak ni kena bertaubat dah. Satu, tinggal semayang sekian-sekian hari bulan tu, wajib bertaubat tu. Aku tinggal semayang, wajib bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba tak bertaubat, melambat. Hak lambat ni, tak bertaubat ni, dia kena bertaubat suku yang asing. Hak ni satu dah, tak semayang tu kena taubat. Hak lambat ni pun kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu ini nak menceritakan hukum taubat. Yang mana taubat tu wajib. Yang kedua, segera kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kat situ. Kemudian, jika mengetahui ia seorang akan segala dosanya, dosa seorang, dia tahu atas tafsil, atas satu-satu, dia ingat satu-satu dosa-dosa dia hak dia buat hak dulu-dulu tu. Ketika tu nescaya wajiblah atasnya, atas seorang yang ingat tadi, tahu satu-satu dosa-dosa hak dia buat tu, wajiblah dia kena bertaubah daripada semuanya, semua dosa satu-satu yang dia ingat tu, wajib bertaubat dengan satu-satu. Hak dia buat maksiat dulu, satu-satu dia ingat, dia kena bertaubat kepada Allah satu-satulah. Ni semayang sekian-sekian hari bulan. Okey, waktu apa zuhur dia tak semayang, wajib bertaubat kepada Allah. Waktu zuhur tak semayang, asar pula dia tak semayang, dia kena ingat, dia kena wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan satu-satu. Ni sekiranya dia ingat dosa dia. Dan tiada memadai oleh satu taubat saja bagi segala dosanya itu. Tak memada, tak sah taubat seorang itu kalau dia ingat tapi dia hanya sebut sebagai umum sahaja. Aku bertaubat, maksudnya dia bertaubat kepada Allah dengan secara umum saja. Maknanya dengan rukun-rukun yang akan datang lah, tapi padahalnya dosa dia banyak. Tak semayang tu, tapi dia rangkum sekali. Contoh kata, aku bertaubat kepada Allah daripada segala dosa aku tak semayang. Contoh dulu. Nanti rukun-rukun dia kita akan belajar nanti. Jadi rangkum semua begitu tidak sah. Dia kena bertaubat secara satu-satu, terperinci, kerana dia tahu satu-satu, kerana dia ingat satu-satu. Tak memadai dengan rangkum dengan satu taubat sahaja, tidak memadai. Dan jika sebaliknya pula, dan jika tiada teringat ia seorang akan tafsil, akan satu-satu segala dosanya, dosa seseorang tadi, kalau tak ingat, maka hendaklah berkata ia seorang. Ini secara umum. Kalau tak ingat, jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia akan dosa tu, maka aku taubat daripadanya, daripada segala dosa tadi. Hak aku tak ingat tu,
Hak aku buat tapi tak ingat. Aku bertaubat semua sekali tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bertaubat kepada Allah Taala daripada sekalian dosa-dosa hak aku tak ketahui. Yang ini secara umum, jika seseorang itu tidak tahu ataupun tak ingat secara satu-satu dosa-dosa hak lama-lama dia. Dia tak ingat, maka secara umum. Adapun kalau ingat, wajib bertaubat satu-satu. Wajib bertaubat satu-satu di atas satu dosa yang kita lakukan. Dan kita lambat taubat tu pula kena bertaubat kepada Allah. Allah, aku lambat taubat kepadamu daripada aku tinggal sembahyang sekian-sekian hari bulan. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Contohnya begitu. Tu dosa suku. Melambatkan taubat tadi tu. Habis kat situ. Baik. Dan bahawasanya diri taubah itu satu ibadah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.